Semua, Iran telah menunaikan ancamannya dan melancarkan serangan besar-besaran ke atas kemudahan tenaga di negara-negara jiran di Teluk Parsi. Dan harga gas di Eropah telah meningkat sebanyak 30%. Ini berlaku selepas serangan besar-besaran Israel seperti disebut oleh Trey. Pemedan gas terbesar dunia di pesisir Qatar dikongsi antara Qatar dan Iran. Presiden Trump memberi reaksi di Truth Social dengan berkata, Amerika Syarikat tidak tahu tentang serangan ini dan Qatar juga tidak terlibat atau mengetahui perkara ini. Tidak akan ada lagi serangan dari pihak Israel ke medan South Pars, kecuali Iran memutuskan untuk menyerang secara melulu sebuah negara yang tidak bersalah. Dalam kes ini, Qatar. Medan gas South Pars di Teluk Parsi dikongsi bersama Qatar. Seperti disebutkan, ia membekalkan majoriti gas Iran dan penting untuk ekspor. Kebanyakan gas Qatar dihantar ke Asia, terutama China. Amerika Syarikat ialah pengekspor LNG terbesar dunia. Terdapat peningkatan ketara kerana ekspor Amerika Syarikat hampir sifar pada 2016. Akibat serangan ini, harga minyak melonjak dan Iran menyerang ladang minyak serta gas di UAE, Kuwait dan Arab Saudi. Iran melancarkan peluru berpandu balistik ke Riyadh semasa diplomat Teluk dan menteri dari Turki, Lubnan, Jordan serta Azerbaijan berkumpul. Diplomat utama Emirat telah mengeluarkan kenyataan tegas mengatakan serangan pengganas terhadap infrastruktur dan kemudahan minyak ini secara langsung mengancam keselamatan dan kestabilan rantau ini, rakyatnya serta keselamatan tenaga global. Walaupun serangan dron dan peluru berpandu Iran telah berkurangan sejak bermulanya konflik, serangan Iran semakin meningkat baru-baru ini dan pertahanan udara Emirat Arab Bersatu telah diaktifkan hari ini. Ya, mereka ada. Terima kasih Lukas S. Awak tengok keterangan semalam? Ya, saya tengok rancangan Haris dan pelbagai testimoni. Sangat menarik sebab Gabby, Tulsi Gabbard dan Ketua Perisikan, terima kasih, Lawrence dan beberapa lagi pegawai dalam bidang perisikan yang bekerja untuk Presiden Trump sedang disoal siasat oleh para senator. Mereka ingin tahu tentang perang, pengetahuan Presiden dan kekerapan maklumat diterima. Mereka kata dia sentiasa dimaklumkan. Saya rasa sekitar 10 kali seminggu. Dia menerima maklumat secara peribadi daripada John Ratcliffe, penarah CIA. Tetapi dia sentiasa diberi maklumat tentang apa yang sedang berlaku dalam komuniti perisikan di seluruh dunia. Tulsi Gabbard membincangkan situasi di Iran dan memberi ulasan tentang lokasi nuklear yang diletupkan. Kejadian terakhir berlaku Jun 2025. Dengar ini. Komuniti perisikan menyatakan rejim Iran kekal utuh namun banyak merosot. Disebabkan oleh serangan terhadap kepimpinan dan keupayaan ketenteraan mereka. Keupayaan untuk unjuran kuasa ketenteraan konvensional telah sebahagian besarnya dimusnahkan, meninggalkan hanya beberapa pilihan yang tinggal. Kedudukan strategik Iran kini merosot ketara, walaupun rejim masih utuh. Komuniti perisikan menilai ketegangan dalaman mungkin meningkat seiring ekonomi Iran terus merosot. Namun, Iran dan sekutunya masih menyerang kepentingan Amerika Syarikat dan sekutunya di Timur Tengah. Perisikan menilai rejim bermusuhan mungkin akan mengambil masa bertahun-tahun untuk membina semula kekuatan tentera, peluru berpandu dan drone jika terus bertahan. Jadi maksud saya, itulah hakikatnya tahu. Amerika Syarikat dan Israel berjaya menyerang semua sasaran dan pemimpin mereka. Namun rejim itu ada rancangan kontingensi dengan individu lain dalam rejim yang beroperasi berasingan dan menjalankan tugas masing-masing. Brian, saya ada sebut sebelum masuk dan saya tidak suka. Pihak Demokrat sering gunakan perkataan segera, tapi saya rasa itu bukan presiden. Mungkin bermula dengan segera, tapi saya rasa itu tak perlu. Negara itu menyatakan matlamat untuk memusnahkan Amerika Syarikat dan Israel dan telah bertindak ke arah itu. Ya, ancaman ini berterusan 47 tahun dan usaha mendapatkan senjata nuklear menjadi mendesak dalam 12 tahun terakhir. Namun kerajaan masih dikatakan utuh walaupun kehilangan 1/3 kepimpinan. Adakah itu masih kerajaan utuh? Tanpa pasukan utama, jika semua setiausaha hilang, kita masih ada timbalan dan pembantu. Tetapi tetap ada sebab mereka adalah bawahan. Mereka kurang bagus kerana orang berpengalaman sudah mati. Tiada wanita kerana wanita tiada hak di sana.
Jadi itulah sebabnya saya tidak menggunakan istilah umum yang nampaknya tidak mengganggu golongan kiri di negara ini. Tetapi saya tidak mahu menyimpang dari topik. Mereka menjadi sasaran, selebihnya melarikan diri atau disenarai hitam dan akan terus mati. Orang Israel ada sumber di situ, jadi tak perlu bersembunyi. Ramai membenci kerajaan dan mendedahkan semua orang. Tahukah Anda, mereka sedang mengancam semua ahli politik secara langsung. Awak dalam senarai hitam, jika terus bersuara, awak akan mati. Pilih dengan bijak dan berjaga hujung minggu ini sempena Tahun Baru Parsi, ramai akan keluar meraikan. Ini boleh jadi lebih besar jika tidak dihentikan kerana walaupun dilarang, mereka tetap muncul seperti di festival api jika meraikan tanpa sekatan. Ini membuktikan Amerika dan Israel berjaya melemahkan mereka. Adakah mereka akan mara ke Teheran lalu kehilangan 30-40 ribu orang awam tidak bersalah? Saya faham kenapa orang ragu keluar, tapi saya rasa kita mula menggugat rejim dan infrastruktur mereka dengan ketara. Tetamu semalam berkata, semasa festival api, orang ramai di Iran keluar rumah. Rejim itu lari dan bersembunyi apabila melihat drone atau dengar tembakan dan letupan. Semalam, pegawai tinggi membentangkan laporan tahunan risikan mengenai ancaman terhadap Amerika Syarikat dengan menyenaraikan China, Rusia, Korea Utara dan Iran sebagai musuh utama. Tulsi Gabbard juga telah mengeluarkan penilaian tahunan ancaman risikan Amerika 2026. Dokumen 34 muka surat itu menyatakan serangan lone wolf berideologi ekstremis adalah ancaman pengganas paling berkemungkinan di Amerika. Petikan itu menyatakan serangan pengganas paling mungkin dalam penilaian tahunan melibatkan pelaku bersendirian. Individu ini mendapat inspirasi daripada ideologi asing yang memanipulasi peristiwa dunia seperti konflik di Gaza. Untuk menggalakkan radikalisasi, kumpulan seperti Al-Qaeda dan ISIS menyebar media yang menghasut serangan serta memberi panduan taktikal kepada penyokong mereka. Boleh ditulis pada tahun 2002, jadi begitulah ia sedang berjalan dan berterusan. Apa yang kita perlukan ialah 200. P.U. Hegseth, Setiausaha Perang, akan berkata hari ini kita perlukan 200 bilion tambahan bajet perang. Mereka akan minta serta-merta, mungkin Demokrat potong peruntukan perang lagi. Ini bukan sekadar memotong peruntukan perang. Mereka terima laporan risikan tentang ancaman terhadap wilayah negara, di mana 80% penganalisis DHS masih belum terima gaji mereka. Mark Rutte kembali menonjol. NATO akan kekal dan kita akan membantu. Estonia dan Finland juga tampil untuk turut serta membantu. Mereka ada tentera laut, saya kurang pasti tentang Estonia. Namun tiada yang lebih menonjol dari Ukraine. Dalam laporan itu, beliau menyebut ISIS dan Al-Qaeda masih mahu menyerang Amerika Syarikat. Keupayaan mereka untuk merancang dan bertindak telah banyak berkurangan, tetapi mereka semakin kuat di Afrika. Mereka terlibat dalam beberapa konflik tempatan tersebut. Ya, maksudnya pemerintahan Afrika sebenarnya berada di Jerman dan mereka hampir sepenuhnya mengawal ancaman tersebut. Serangan Rusia dan Wagner untuk kukuhkan pengaruh di sana sering gagal.